Welcome to Podcast Tinker, di mana semua orang ada cerita. Ya, dan sekarang ni kita dalam bulan kebangsaan. Masih lagi. Dan kita nak menuju ke orang kata Hari Malaysia ni. Aha. Kita nak bawakan orang kata cerita-cerita yang best, yang membanggakan. Betul, tentang anak muda. Sebab kita anak muda. Kita anak muda, masih lagi saluran 6. Kau nak Sebab tempat saya tu ramai banyak umur kategorinya. Okay. Ada tempat saluran 4, ada tempat saluran 6. Oh, okey. So, saya saluran 6 lah. Dan betul kita nak bawakan orang kata good story, comeback story, di mana kita akan bawakan seorang guest ni. Saya dah kenal lama. Okey, saya akan beri... Dia tetap claim, babe. Tetap claim. Okey, cerita dia sangat kelakar. Macam mana saya kenal dia? Okey. Ceritanya bermula ketika tahun 2016-2017. Ketika saya tengah rancak buat Trolala. Rancak. Okay. So, trend saya ialah saya akan pakai topi dan juga jersey. Semua orang tahulah. Siapa dah tahu boleh tengok balik. Dan satu episod tu, saya pakai satu baju tau. Okey. Baju tu saya tak silap saya, kalau betul kan boleh lah. Baju tu baju abstract. Brand lokal lah. Saya beli yang tak ori. Oh, ada yang tak ori? Ada. Brand tu kalau successful, mesti akan ada yang grade AAA punya. Oh. Saya pakailah. Kemudian saya dapat satu DM. Oh, awak ni pakai yang tak ori ni. Ya. Saya check lah siapa ni kan. Saya tak kenal. Rupa-rupanya owner. Ambil kau. Kemudian baru kata, oh sorry lah, saya beli ni sebab saya minat design tapi tak ada kemampuan lagi. Jadi lepas tu barulah kita kontak-kontak. Ada bagi sikit-sikit yang ori lah lepas tu. Yang ori lah. Kita bawakan founder Voltra sekarang ini. Sebelum ini Abstract Max dan juga Abstract Jingga. Fahmi. Tepuk tangan sikit Fahmi. Terima kasih. Lambung sangat ke puji tu? Lambung ke tak? Okey, sebelum start tu siapa nak tanya, apa perasaan Fahmi bila nampak Haikal pakai yang tak ori punya? Biasa je sebab nampak Haikal selalu buat video kan dekat YouTube. Just bagi tahu dia nak kenalkan diri dan nak bagi baju baru lah. Kita tak marah, kita just nak bagi benda yang ori lah dekat Haikal. Yelah, kau dah tahu kan, Melly pakai lah ori. Dia macam terjentik hati jugalah time tu. Okey, tak. Kiranya awak beli innocently lah yang baju abstract tu, maksudnya. Baju tu memang sangat, time tu demand memang sangat tinggi. Betul, time tu ya. Sebab baju tu tak salah baju collab untuk Malaysia punya bola Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. So baju tu memang sangat laris, even yang ori. Apatah lagi lah yang jadi time tu memang sangat hype lah. Tapi kita pun ucapkan tahniah juga sebab time tu rasanya antara brand yang sangat orang kata prominent jugalah. Local brand yang prominent jugalah. Betul. Macam mana? Okey, kita nak start daripada asal-usul. Asal-usul lah, kita asal-usul. Orang mesti nak tahu juga macam mana permulaannya. Permulaan abstract ke Voltra? Kita mula dengan abstract dulu, lepas tu baru kita jump ke Voltra. Sebab Voltra sekarang kan, betul. Abstract masih ada lagi ataupun masih tidak? Masih ada. Okey, so jadinya kita sembang sikit pasal abstract dulu. Susu galur dia. Macam mana start dia? Adakah bincang-bincang tiba-tiba dapat idea? Abstract start daripada tahun 2008. Lama. 2008 lama lah. Time tu zaman indie, zaman hujan pun baru start naik 2007. Betul. Kalau Haikal tahu, kalau Syafa tahu, ada satu event nama dia Rantai Art Event. Yes. Time tu memang event Rantai tu memang hype lah zaman tu, zaman indie tu. So saya datang and saya tengok brand-brand macam Super Sunday and few brands. So saya inspired lah nak buat brand. Time tu pun saya kerja sebagai graphic designer. Memang dah petak habis lah, macam ingin nak berhenti nak buat satu brand baru lah. Sebab zaman saya belajar pun saya memang eager nak buat brand sendiri sebab tengok skater semua pakai brand international kan. Which is zaman belajar tu sama macam Haikal, tak mampu nak beli ori kan. Beli jugalah dekat Singapura baju yang tak ori tu kan. Itu proses lah kita nak belajar kan. So lepas daripada kerja tu nampak Rantai Art Event, tengok hujan pun tengah meletup macam tu, itulah start abstract. Kayaknya Fahmi anak indie lah. Indie habis lah tu. Saya jiwa kosong zaman tu. Mak saya sayang saya. Betul, saya sayang mak saya. Saya sayang mak saya. Itu statement habis lah baju. Tapi macam mana? Okey, apa pencetusnya orang kata jenama tu meletup? Apa sebab dia? Sebab katanya mungkin dalam tu pun mungkin ada juga local brand yang dah meletup, tapi Fahmi punya tu. Betul, dia abstract start dia hype. Start daripada
propaganda punya kempen. Oh, Which is tahun tu 2010. Dia sebelum Malaysia Airlines lagi. Zaman tu time tu saya nak buat satu kempen, time tu ada PRN. So saya buat gambar Mahathir dengan Nik Aziz. Okey. Wahyam Nik Aziz. Zaman tu dah start dah hype lah. Lepas tu kita orang ada exhibition dekat Jakarta dan kita minta sponsor daripada Malaysia Airlines. Malaysia Airlines bagi sponsor and kita orang buat baju kru collab dengan Malaysia Airlines untuk kru saja. Kita release baju kru, lepas tu kebetulan tahun tu MH17 hilang. Okay. So time tu dah start hype baju Malaysia Airlines tu. So kita orang dah release awal. So bila tercetusnya tragedi tu, dia bagi impact lagi besar lah dekat abstract. So time tu 2-3 tahun tu memang hype gila lah. In a way people want to support, right? Sebenarnya. Betul. Okay, faham. Seronok juga bila borak dengan orang kata anak muda yang berjaya macam Fahmi. Macam Fahmi umur berapa Fahmi? Aku tak tahu umur berapa. 41. Kira muda juga Muda lah. Tapi jangan kau buat macam bayi-bayi kau. Boleh je. Kita muda lagi. Kita muda lagi. Okey, tapi maksudnya bila sekarang ni rasanya kalau nak kata buat t-shirt tu dah ramai orang buat t-shirt lah. Tapi kalau macam Fahmi tu masa awal-awal berniaga tu, apa sebenarnya inspirasi ataupun motif sebenarnya nak berniaga? Sebab kadang-kadang orang berniaga sebab nak kaya. Ada orang yang nak berniaga sebab nak berkarya. Contohnya macam t-shirt semua. Kalau macam Fahmi, apa motifnya? Boleh cakap aku ke? Boleh. Aku kau. Kenapa tak biasa cakap saya? Itu lah. Boleh je. Okay, aku nak buat t-shirt tu sebab dia daripada zaman belajar dulu lah. Sebab skater semua, aku join budak skate. Budak-budak semua pakai baju Spitfire, brand-brand international lah. Brand-brand US lah. Treasure semua mahal lah. Zaman tu nak beli kat Zone 5 kan RM80 zaman tu mahal lah. Ya, faham. So aku memang teringin nak ada brand sendiri. Dah kumpul dalam 2-3 tahun, dah dapat kerja, dah ada modal sikit. So kebetulan pula ada rantai, ada hujan zaman tu. Tu aku rasa itu the right time aku release brand. Tapi memang memang nak buat tu sebab tengok skaters main pakai brand international kan. Zaman tu tak ada local brand lagi. So itulah dia punya inspiration lah. Sebab nak ada local brand yang untuk skaters. Nak pakai baju yang cool lah, bukan baju macam yang ada selalu macam contohlah Quicksilver ke semua benda dia ada kat market kan. Tapi kalau skate punya baju dia lain. Dia punya brand company skate tu sendiri. So dia different daripada orang-orang kat luar. So kalau kita nampak budak pakai baju tu, kita tahu tu skaters. Dia macam tu lah. Kalau kita tengok indie brand ke local brand, kita tahu ini budak indie lah. Ketika itulah. Ketika itu lah. Sebab macam sekarang kan memang dah jadi amalan macam regardless lah minat kau dan sebagainya, you are allowed to wear anything you want kan. Tapi ketika itu diorang masih lagi. Maksudnya kalau budak-budak skaters pakai baju yang memang betul-betul dibuat untuk skaters. Punya brand lah. Betul. Macam sekarang orang dah banyak penerimaan orang dekat local brand dah sangat tinggi lah, bagus lah. Sebab zaman tu kita nak start dengan local brand, orang compare dengan contoh Quicksilver ke ada macam international brand banyak lah zaman tu. So kita agak susah sikit nak kenalkan orang. Tapi kalau pakai local brand time tu cool gila lah. Contoh yang Aika cakap tadi kan, saya sayang mak saya kan, itu dah kira indie habis lah. Tapi macam Fahmi jump into orang kata entrepreneurship ni, berniaga ni. Selalunya saya ada kenal agak beberapa orang yang mungkin main baju lah, maksudnya jual baju. Mereka akan buat macam ni, ni part time je. Agak-agak kalau macam boleh nampak kejayaan ataupun nampak jalan, baru kita berhenti kerja yang hakiki, terus fokus. Kalau macam Fahmi macam tu ke, atau macam tinggal lah graphic designer ni, niaga je lah? Tak, aku berhenti kerja terus buat full time. So, macam memang betul-betul nak buat lah. Tapi tak adalah fikir time tu, tak fikir pasal bisnes sangat tau. Dia lebih kepada passion lah kan. Jiwa memang nak buat brand kan. So pergilah event, paksa diri pergi event. Ada partner Amy Media tu semua join. So benda tu ada kawan lah nak bergerak sekali. Duit pun survive daripada duit sales lah. Then bila kita tahu kita ini je punca pendapatan, dan kita kena tak nak kena fokus lah. Kena pulun lah. Lenyap sampai lunyai kan. So kiranya macam bila Fahmi dah decide macam aku berhenti kerja, lepas aku nak buat ni, kira ride or die lah. Ya betul. Berani Berani risk taker lah.
time tu dah ada keluarga ke? Dah kahwin dah. Lagi lah. Kenapa Fahmi buat keputusan yang drastik tu? Sebab kalau macam dah berkeluarga dan lagi dah ada anak mungkin, rasa macam tak boleh ni, nanti nak makan apa kan, nak beli pampers, nak timbang tara risiko dan sebagainya. Actually time tu aku ada bisnes lain lah dengan wife lah dekat Alamanda Putrajaya. So bisnes tu yang buat kita orang survive lah untuk hidup semua kan. Okay. So tapi aku memang nak buat brand tu sampai jadi untuk aku hidup dengan sustain dengan brand. Aku buat aku fokus kat brand lah. Sampai kedai yang tu tutup, sekarang survive dengan brand lah. Betul lah, sebab lepas tu brand pertama mungkin orang cakap mungkin bukanlah kata bungkus, tapi dia macam slow dia hilang sekejap. Kemudian Fahmi buka lagi jenama lain. Tapi bila buka jenama lain ni, dia akan ada satu macam, yelah macam kita nak buka bisnes baru lah senang cerita kan. Betul. Mesti ada fikir macam, dia macam ni yang first business kita berjaya, second business kita ni Fahmi punya expectation berjaya kot, ataupun macam ini kita kena start dari bawah balik sebenarnya. Okay, brand baru tu maksudnya Voltra kan? Ke bisnes, cakap bisnes ke? Boleh lah, Voltra lah. Extract Max mana belum. Yes, Extract Max, lupa pula. Wow, lupa bisnes sendiri. Itulah. Banyak sangat bisnes. Dia actually time nak buat Extract Max tu, siapa yang tahu aku ada konflik dengan partner lah. Okay. Aku nak buat sportswear punya line. So partner tak setuju dan kita orang split. Aku yang keluar walaupun brand tu owned by aku. Panggil bukan shareholder paling tinggi aku, tapi sebab aku tak nak gaduh, aku keluar je. Verbally aku keluar lah. Macam Steve Jobs lah. Itu lah. Aku lantak nak jadi apa, aku nak buat, aku buat je. Dia bila aku buat tu Abstract Max tu, dia sama macam aku start Abstract bermula dulu. Dia punya dia dengan tak ada duit, dengan apa semua, kawan-kawan tak ada staff semua. So aku start pada zero lah. Tapi aku rasa aku tahu benda ni boleh jadinya. So aku buat je. Maksudnya Fahmi memang ada kualiti orang kata entrepreneurship tu. Yelah, yang aku pun tak ada. Kena buat je. Apa pun kena buat je. Sebab kalau macam tu ni mungkinlah nasihat pada orang yang berniaga, sebab Fahmi dah ada banyak bisnes kan. Lagi-lagi dah ada bisnes dengan isteri. Kalau contohlah orang nak jam masuk berniaga ni, satu benda yang diorang kena orang kata kena langgar tu, apa benda? Okay, aku buat brand dia aku tak fikir bisnes lokal. Sampai sekarang pun? Sekarang dah ada kan sikit. Sekarang dah lain sikit. Sekarang kita punya goal tu lagi besar lah. Masa aku buat tu, aku rasa aku nak buat brand, aku buat je brand. Aku tak fikir macam nak jual kat mana, sale berapa aku kena target tiap bulan, aku tak fikir pun. Aku rasa aku nak buat, aku buat. Aku punya passion tu memang nak buat brand, aku buat je brand tu. Betul, aku baru fikir nak jual macam mana kan. Itulah, dia lain sikit lah. Dia aku tak rasa aku tu entrepreneur sangat pun, tapi lebih kepada passion lah. Aku nak buat brand tu is passion aku. Nak menjual tu aku fikir lain. Kalau Syapa nak tanya, dan Fahmi boleh share lah kan, daripada 2008 tu kan, apa macam contoh-contoh hardship ataupun challenges dalam berbisnes ni? Sebab apa, kalau kita tengok, sebab kita nak senang kalau kita tengok bisnes orang, kita tengok dekat social media kan. Dan orang jarang lah share apa benda yang susah dekat dalam bisnes dia kan. Tapi if Fahmi boleh share sikit dengan kita orang, yang paling common sekali masalah apa? Okay, dia ada dua. Satu, masih memula start dengan dah ongoing lah. Masih memula start tu, nak bagi orang, nak memperkenalkan local brand tu kat orang. Maksudnya orang, contohlah orang sebelum tahun 2008, orang tak tahu pun local brand ni, orang tak tahu lah indie tu semua. So nak kenalkan orang dengan brand yang orang tak pernah dengar, brand yang orang tak confident, orang tak pernah tahu pun brand tu wujud. Itu salah satu challenge paling besar lah untuk saya buat brand. So benda tu saya dah face dekat Abstract, and saya akan face balik benda tu kat Voltra. So benda tu yang challenge paling besar lah bagi saya. Okay, so bercakap pasal Voltra pula, dia muncul berapa tahun selepas Abstract? Voltra muncul
time PKP. Time PKP 2020 macam tu. Dah 3 tahun juga. 3 tahun. Macam mana bisnesnya? Masih lagi dalam apparel, maksudnya pakaian. Tapi macam mana boleh terfikir masa kat PKP tu buat kasut pula? Apa pencetus idea ke? Tengah tengok kasut, tengah basuh kasut kan PKP tak tahu apa. Wow. Macam mana buat kasut ni macam mana tercetus idea tu? Okey, cerita dia asal dia memang daripada abstract balik. Time kita orang exhibition dekat Jakarta tu, kita orang dah buat satu sampel lah kasut. Tapi kasut tu tak proceed sebab tak dapat macam ni, teknikal nak buat kasut ni susah. Daripada design dia, sebab aku base aku punya ni graphic design. Bila nak pergi ke kasut, dia dah masuk kepada footwear design. So dia lain bidang lah. So daripada design pun dah susah, nak masuk ke kilang lagi, ke production, semua benda tu susah lah nak buat kasut ni sebenarnya. Technical part tu dah susah lah, belum cerita pasal duit lagi. So benda tu tertangguh lama. So bila PKP banyak masa, so aku buka balik file lama. Aku rasa this is the right time untuk aku start balik lah. So sebab aku memang daripada abstract tu aku nak buat sportswear brand, which is start dengan kasut. Aku tak nak start dengan baju, everything semua. Aku nak start dengan kasut. So orang kenal Voltra, orang kenal kasut, bukan baju. So 2020 tu aku buka balik file and start buat balik yang cari footwear designer, sebab zaman tu banyak masa kan. Cari kontak, cari kilang lah, apa benda semua, Google mana yang ada. Dan bila PKP, bila buka balik, aku start buat develop kasut. Ada banyak maksudnya sebelum nak betul-betul release that particular kasut tu, banyak sampel kena buat apa semua tak? Development tu dia tak banyak sampel, ada 2-3 sampel, tapi development tu kena buat banyak, Syafa. Development tu yang susah. Proses development tu yang lama. Sebab contohnya kita nak buat tapak tu, rasanya dekat 9 kali ubah tapak tu. Nak buat mold tu, mold tapak tu. Saya kan lukisan boleh padam balik kan. Lukisan boleh padam balik. Lukisan dah settle lah satu part. Lepas lukisan dia kena keluar tag pack pula. Tag pack tu macam blueprint lah. Sebab dia bukan macam grafik yang kita boleh lukis je, dia kena ada ukuran, kedalaman, material apa. Tag pack tu footwear designer yang akan buat. Kalau macam kalau buat bangunan panggil arkitek lah. Dia akan buat blueprint semua. Itu untuk reference kilang lah. Kilang akan buat kasut tu based on tag pack tu. Kilang nak buat kilang nak develop tapak tu yang lama. Sebab tapak susah buat. Tapak paling susah kan. Sebab tapak tu dia nak buat mold tu, dia nak kena nak buat shape tu susah. Lepas tu itu shape belum material lagi, kena tak kena dengan material tu. Dia apa panggil, dia punya form tu dia lembut ke keras ke, sebab kita kena measure kelembutan tapak tu. Bila aku remote daripada sini dengan China, dia agak susah, part tu agak susah. Contohlah nama material tu Phylon. Phylon tu ada banyak pula dia punya range dia. Renyah nak memilih. Ingatkan macam main game kan, pilih toy. Color ni siap. Proses development tu yang lama yang susah, yang makan modal banyak lah. Berapa lama sudahnya untuk kasut Voltra tu punya proses? First kasut Alif tu dekat setahun. Lama. Rasanya kalau tak silap 9 bulan lah. Daripada start pegang pensel tu? Daripada start rasanya bukan. Sketch dah siap dah. Develop saja. Develop maksudnya sketch dah semua tag pack semua dah siap lah. Kalau termasuk lukisan semua rasa setahun lah. Setahun nak buat satu kasut. Dan itu semuanya Fahmi dengan beberapa rakan yang lain je lah. Aku dengan designer, footwear designer lah. 2 orang je? 2 orang je. Punyah tu. Itu Tenacity. Dia footwear designer tu orang Indonesia. Dia kena apa panggil? Communicate dengan Indonesia. Indonesia kena communicate dengan China. Dia 3 negara ni kena communicate nak buat satu kasut tu. But I heard Indonesians are good in shoemaking. Ya betul. Kan? Indonesia designer dia advance gila lah. Dengan dia punya brand lagi advance lah. Lagi satu, dia orang negara pengeluar. Dia orang boleh buat apa-apa teknologi dia orang nak buat. Kita tak ada. Kita sangat aku rasa tak ada kat sini kan. Nak buat kasut tu susah lah. Okey, berbalik pasal local brand dan juga orang kata penerimaan dan juga persepsi orang kita, orang Malaysia lah, tentang local brand. Ada kalanya
Dah saya tahu masalah ni berlaku pada kasut pertama Fahmi. Di mana tentang harga. Okey. Harga. Orang cakap, local brand kot. Harga tapi nak sayang-sayang dengan brand international. Kenapa Okey, Fahmi sebagai seorang peniaga. Joya sangat kau daripada tepi aku tengok ni. Yelah, aku macam boleh komen je lah. Sebab aku tengok memang ada yang cakap macam tu. Banyak. Masa yang first shoes tu. Tapi in Fahmi defense, mungkin ada yang dah dengar penjelasan ni. Tetapi mungkin juga Fahmi boleh menerangkan kenapa local brands dengan local brand tu walaupun kualiti sama tapi harga lebih mahal. Kenapa? Fahmi boleh terangkan tak? Okey, untuk first kasut Voltra Alif, nama dia Alif, Syafa kalau Syafa tak tahu. Nama dia Alif. Macam Fahmi cakap tadi, proses dia lama nak buat tu. Lepas tu dia punya cost tinggi Syafa. Nak buat mall tu. Macam ni lah. Satu mall berharga RM20,000. Mall saja. Kita nak buka 7 mall. Berapa? 7 kali 2 dah RM140,000. Itu buat mall saja, belum buat kasut lagi. Baru buat mall. So pengiraan mudah dia dekat mall saja memang dah buang duit banyak So itulah faktor kasut tu jadi mahal sebab nak buat tapak sendiri. Fahmi belajar bila first kasut tu orang banyak kecam harga mahal, tapi bukan saja Voltra nak jual mahal sebab cost development, cost nak buat kasut tu mahal, cost nak buat tapak tu. So belajar daripada Alif, orang tak kisah pun tapak design sendiri ke, tapak apa ke, orang tak peduli. Janji local brand kena murah. Persepsi ni lah kan. Perception orang dekat local brand. So belajar daripada situ, second kasut Easy dah tak pakai tapak, dah tak develop tapak baru lah. So pakai tapak yang ready made, which is kalau tadi RM140,000 dah cut separuh dah. RM140,000. So boleh jual murah kasut tu. That's why bila kasut running tu nama dia Easy. Easy tu jual 279 untuk market running. Harga tu murah. Murah sangat. Orang cakap murah. Murah sangat. Cuma bayangkan kalau Fahmi buat tapak sendiri kan. Kasut tu mau 500 tu. Dia macam sayang-sayang kasut lari yang biasa orang ni. Tapi betul juga macam Mimi cakap. Sebab kalau nampak mallnya mahal, kalau kita compare dengan brand international, mereka dah established. Betul. Satu lagi dia orang keluarkan berjuta. Betul. Untuk worldwide kan. Jadi biasa lah. Tapi tak murah pun running shoes. Patutnya marah dia. Running shoes, I mean like macam okay lah, running shoes yang aku tengok kan, yang betul-betul yang comfortable, yang kau memang selesa, boleh up until like 600. Betul. Ada yang sampai kalau contohlah collab ke apa kan, material lain macam 900 pun ada. Betul. Running shoes ni dia banyak segmen kan. Dia ada easy, dia ada intermediate, dia ada untuk race. Itu marathon dah. Buat macam tayar kereta. Dia ada tiga level. So aku ambil yang easy lah. Easy run untuk training, untuk 5 kilo, 10 kilo boleh lenjan gear. Kira macam lifestyle sikit dengan light run lah. Right, betul. Lari-lari manja. Lari-lari manja. Tapi berdasarkan Fahmi punya perniagaan ni, selalunya sekarang ini dia kata pasal local brand, betul Fahmi cakap dah blooming. Betul. Ramai sangat. Ada dari segi kasut, even yang brand yang level macam international pun dah ada. Tapi dari segi nak tanya persaingan Fahmi, adakah Fahmi rasa dulu masa start awal 2008 seronok, tak ada orang semua datang kat kita. Sekarang ni bila dah ramai, contohnya lauk dah banyak. Dah ada beratus-ratus lauk. Dah kena dibahagi-bahagikan pula lauk-lauk ni dengan orang-orang yang masih sama je. Contoh dulu 5 juta orang. Lauk ada 3 je. Seorang dapatlah seorang sejuta lebih. Sekarang ni 5 juta orang lagi, lauk 200. Kan dah berbahagi-bahagi tu. Macam mana persaingan sekarang ni Fahmi? Dia macam ni. Voltra, kita cerita pasal Voltra. Boleh. Voltra dia berbeza daripada target market dia. Voltra bukan streetwear. Dia kan ada, kita kan ada streetwear dengan sportswear. Kal, macam kenapa aku buat Voltra? Sebab aku nak lari pada streetwear. Streetwear, contohlah aku buat brand, pesaing kompetitors aku siapa? Kau boleh buat baju, kawan-kawan aku buat baju. Contohlah aku ada Sepuh Sandi, Kuku Busi, kawan-kawan keliling semua buat brand. Belum cerita lagi orang-orang dalam scene industri ni. So kita boleh nampak kompetitors ni ramai lah. So kita nak compete tu agak apa panggil? Susah. Padat lah. So kita kena compete each other. Kenapa aku buat sportswear? Sebab bila cerita pasal sportswear brand, siapa ada?
Faham? Cuba kau sportswear brand yang ada kat Malaysia. Yang lagi lokal. Tak kisah, lah. Tak kisah. Tak boleh sebutlah sebab TV. Tak boleh. Aku tahu alisannya. Itu pun bukan kasut. Ada kasut sendiri? Tak alisan, ada. Tak ada. Dia luar je. Dia macam ni. Bila aku buat sportswear, competitors dia tak ramai. Bila kau cakap kasut, tadi aku cakap kasut running, kau akan compare dengan siapa? Yelah, besar-besar lah. Tiga line punya. Dia terus akan compare dengan Adidas, Nike semua. Market dia besar, tapi competitors dia tak ramai. Cuma competitors aku ni jurung-jurung. Nike, Adidas, Asics semua. So aku kena compete lah dengan diorang. Kira kau beza lah. Kira kau nak terus lawan yang bapak jerung punya lah. Dia aku bukan nak lawan diorang pun. Aku nak jalan je, ikut aku punya pace, sebab aku tahu aku takkan menangnya dengan Adidas, Nike punya. Yalah. Tapi kita ikut pace lokal lah. Mana aku boleh pergi, aku pergi. So bila at least orang cakap pasal kasut sports, orang tahu local brand ada. Contoh kalau Indonesia kan dah banyak local brand kan. So kita Malaysia tak ada brand yang macam tu. So at least lah Voltra ada wakil untuk Malaysia. Wah, itu pasal lah kita bawa untuk Hari Malaysia ni. Ada satu tu. Okay, sekarang ni bila kita dah ada brand dengan kan Shafa, Fahmi kan. Mesti dah kita nak memandang jauh. Sekarang ni apa vision Fahmi sekarang untuk brand Fahmi? Adakah macam kita nak ke target at least Southeast Asia by 2027 konon? Mungkin ada dah buat ke? Dah tulis kat papan hitam? Suruh tidur kan, baca dulu. Aku dah buat 5 tahun punya plan. Tahun depan at least 3 tahun pertama atau 4 tahun pertama at least aku nak ada sponsor satu tim Super League. Wow. Which is masa aku start Voltra itu aku dah start dengan few brand lah. Real Cukai bukan. Kalau Cukai, tahu Perak time tu. Perak. Aku dah confuse lah. Sebab kaki JC pun ada juga. Dia ada isu lah kat situ, kat Perak tu. So tak ada rezeki. So tahun lepas pergi ke Pahang pun tak ada rezeki. Tahun depan aku tak ada plan tahun depan sebab tengah fokus kat kasut running. Kasut running tengah banyak demand yang tinggi. So tahun depan rasanya tak ada plan pergi Super League. InsyaAllah tahun 2025 Super League satu tim. Lepas tu aku nak keluar terus lah. Keluar lagi dah? Keluar pergi market. Maksud kau keluar rumah. Lagi kan keluar daripada brand juga. Nak keluar negara lah. Keluar negara lah. Aku aim UK punya market lah. Wow, UK Sebab sekarang pun tengah slowly nak memperkenalkan brand kat sana, daftar dengan Matrade apa semua. So aku rasa 2-3 tahun ni tengah nak kuatkan brand dengan betulkan structure company semua. 2 tahun lagi aku rasa memang nak keluar. Fahmi cakap awal-awal dulu Fahmi adalah orang yang macam buat ni sebab passion je. Tak fikir pun bisnes nak jual dekat mana kan. Until what point yang macam Fahmi rasa aku memang kena belajar banyak pasal bisnes. Dia bila start actually betul-betul start Voltra sebab Voltra Fahmi buat sendiri. Tak ada partner. So kena fikir pasal bisnes, fikir pasal structure, fikir macam masih buat start Voltra tu memang fikir 5 tahun pertama, lepas 5 tahun kita nak keluar, nak expand ke luar negara. Aku dah nampak benda tu ni bukan main-main punya bisnes lah. Faham. Sebab dia lagi satu bermain dengan duit yang banyak kan. Yelah. Bila buat kasut main ratus-ratus ribu je. Kau boleh beli Mustang ke cash kalau kau nak beli. Tapi aku buat kasut. So aku rasa aku tak boleh buat duit ni main-main lah. So kalau satu release kasut, kalau tak jadi aku melingkup lah. Dia tak boleh macam dulu boleh buat baju 30 pasang, 30 lay, 1 lay tak habis tak apa. Ni ada 1000 pasang, 2000 pasang, kalau tak habis aku mati. Tu dah kena betul-betul strategize macam mana nak market, siapa nak buat content ke apa ke, siapa nak jadi influencer. Nak bayar berapa? Macam mana yang lagi senang? Ada work in like macam in a group dengan partner ataupun bergerak sendiri? Bagi Fahmi personally. Pengalaman lah. Okay, kalau decision maker elok sendiri lah. So aku boleh decide aku nak buat apa. Tapi nak bergerak jauh kena ada group lah.
So sampai sekarang aku rasa macam aku kena ada group, kena ada team lah untuk bergerak lah. Sebab tak terdaya nak buat seorang. Tak daya nak buat seorang, nak fikir seorang kan. Nak bergerak sana sini. Selalunya kalau orang yang ada bisnes, bisnes lah macam Fahmi. Selalunya lah bukan kata semua. Selalunya akan mempak. Adalah tu nak hancap. Bukan. Yelah, kita pun semua nampak macam mempamerkan kemewahan. Maksudnya nak tunjukkan yang aku berjaya. Tapi Fahmi datang hari ni, kalau tengok pun dekat skrin, rasa macam brother ni kerja apa Faham tak, ada persepsi tu. Fahmi sebagai orang bisnes lah kan, Fahmi pun nampak lah orang yang berbisnes ni. Kenapa Fahmi memilih untuk macam low-key atau kenapa tak macam ikut macam, yelah sebab orang cakap kalau aku jual diri aku, brand aku akan jual sekali. Orang akan nampak credibility. Betul. Macam Fahmi? Aku tak nak orang kenal. Pula dah. Aku pernah sembang dengan member. Okay, orang nak kenal Voltra, orang talk to my kasut, talk to my brand. Don't talk to me. Aku kalau even orang nak jumpa pun nak sembang pasal brand, aku malas nak sembang. Aku malas nak. Penat tak ajak ni? Tak, tapi kalau macam orang nak learn something from you ke macam mana ke? Learn kalau nak belajar ke nak sembang tu boleh lah, tapi macam Fahmi lebih suka, tak tahu, macam maybe Fahmi introvert kan. Faham. Tak suka jumpa orang, malah nak sembang orang, tak nak duduk bergaul dengan orang ramai. Tapi Fahmi tahu brand tu kena bergerak. Tapi Fahmi tahu macam mana nak bagi brand tu bergerak. Ada partner, ada team yang boleh bergerak. Lepas tu ada influencer yang boleh bawa carry brand ni. Ada frontman yang boleh bercakap. So Fahmi itulah hire orang lah. Tapi kan bila Fahmi kata Fahmi seorang yang macam some sort of introvert-ish sikit kan, maksudnya macam tak adalah macam nak expose diri sangat. Macam mana dengan networking dan sebagainya? Sebab it's going to help a lot. Sebab ramai je orang yang kat luar sana macam aku memang malas lah jumpa orang, tapi I want to do this. Networking Fahmi buat. Networking Fahmi memang banyak bercampur je dengan orang-orang dalam sini. Tapi untuk luaran dia, contoh untuk duduk depan brand, depan kamera, itu bukan Fahmi lah. Untuk networking memang Fahmi buat kerja lah. Kami kamera shy lah sebenarnya. Kamera shy. Itulah, ini kena paksa ni. Nampak jangan nampak teruk sangat aku ni. Aku yang paksa Fahmi. Kau dah lah pakai baju dulu yang faked. Lepas tu kau paksa dia datang. Seronok berak dengan businessman, sebab aku nak tahu juga macam pemikiran seorang businessman. Bila lagi-lagi kau jenis yang tak nak expose, let the brand do the talking. Tapi in the long run, adakah kau dah ada banyak brand ni? Sekarang ni adakah kau suka di label macam Fahmi Abstract, Fahmi Voltra, ke kau nak kenal sebagai Fahmi sekian businessman? Fahmi the businessman. Sebab kadang-kadang ada orang macam dia tak suka di label kan. Tapi sekarang Fahmi selesa ke orang cakap Fahmi Voltra, ataupun Fahmi sebenarnya nama aku macam Steve Jobs. Orang tahu dah Steve Jobs apa? Apple. Bukannya Steve Apple. Fahmi macam mana? Okay, untuk sekarang memang aku lagi selesa orang kalau nak panggil Fahmi Voltra lah. Tapi personally aku lagi selesa orang panggil Fahmi je. Sebab aku dah tak carry dalam abstract, tapi aku still ada dalam abstract lagi. Voltra aku memang aku buat sekarang lah. Cuma untuk panggilan tu aku lagi selesa panggil Fahmi je. Fahmi saja. Itulah. Fahmi jual kasut. Sebab yelah dalam konteks aku pun nama Fahmi yang brand lama. Jadinya macam nak tahu jugalah macam labeling tu. Sebab ada orang tak nak di label macam tu. Macam akulah Haikal Trolala. Aku tak tahu Trolala aku tapi saya nama kau Haikal Trolala. Tapi maksudnya macam kau memang tak nak buang lah label tu, macam selesa masih okey je lah dengan Fahmi Voltra. Walaupun kan. Tapi kan siapa nak tanya juga macam personal sikit kan. Sebab macam Fahmi cerita dulu waktu awal-awal buka brand, dari awal dulu memang dah dengan wife kan. So and then wife juga meniaga kan. Betul. So bila sampai sekarang perjalanan dah kiranya kalau daripada 2008 dah belas tahun 15 lah. Dah 15 tahun. 15. Family macam mana, wife punya support macam mana? Dia okey ke tak, ataupun macam bila Fahmi kata nak buat kasut kan, dia pun macam
betul ke you nak buat kasut ke macam mana? Kasut kat rumah pun bersepah ni. Betul. Tak adalah gurau. Betul lah kan. Betul. Kasut rumah dah jadi store lah. Why dah bising lah. Rumah penuh dengan kasut semua kan. Tapi at least benda tu laju keluar. Then dia okay lah. Wife memang supportive gila. Sebab dia tahu Fahmi nak buat apa. Dia tahu kalau Fahmi nak buat, Fahmi akan buat je. Kalau dia halang pun, dia tahu Fahmi akan buat je. Dia tahu kena support je. Dia tahu aku akan buat je. Dia cakap tak boleh pun aku buat je. So daripada Abstract sampai ke Voltra, dia tahu Fahmi memang kena ada dekat Abstract untuk carry the brand. Kalau Fahmi tak ada dekat Abstract, habis lah. Dia cakap lah. Tapi Dr. Faiz doing well. Sebab dulu kita orang gaduh. Okay. Sekarang dah baik lah. Biasalah tu, bisnes biasalah. Melayu memang gaduhnya kan. Aku ada elok dah bisnes biasa gaduh. Ini lagu Melayu. Okay. So Dr. Faiz pun dah carry Abstract. So Fahmi fokus kat Voltra. Apa-apa yang Fahmi nak buat, wife bagi je nak buat. Sebab dulu kita orang ada bisnes sama dengan wife dekat Alamanda. Itu family business lah. Dah tutup. So sekarang Fahmi je bagi duit kat dia. Apa-apa yang Fahmi nak buat janji dia bagi. Janji dia happy ke? You nak buat, you buat je. Janji dia happy. Bagi. Itu je settle. Abang beli beras buat kasut. Tak, because macam I think macam businessman dekat luar sana pun mesti diorang pun macam akan agree dengan ni. Macam tak nak diorang kena ada support system yang bagus. Support system yang ni, you know. Sama jugalah kalau macam perempuan pun kalau dia buat bisnes ke apa, dia mesti kena ada support system yang bagus, yang supportive kan. So adakah itu penting sebenarnya dalam doing business? Penting Syafa, penting sangat. Sebab buat bisnes ni kita nampak luaran je macam semua hype apa semua kan. Orang pakai kasut, orang beli, kita nampak. Tapi di belakang dia banyak cabaran yang orang tak nampak Perih jerih semua. Lepas tu banyak even sekarang pun Fahmi banyak benda yang macam orang request benda-benda macam tu kita keluarkan lah kat wife untuk kita release lah kan. Kita bukan kita nak panggil sama bagi dia kusut ke apa ke. Tak ada, kita just nak release awak dengar je. Kita bawa saya bawa kereta, awak dengar je saya nak cerita apa. Just untuk mendengar lah. Terapi sendiri. Terapi betul. Sebab benda tu penting. Kalau ikutkan Fahmi pun 2-3 minggu ni agak down sikit, agak stress sikit pasal benda-benda di belakang tabir ni lah. So benda tu wife banyak membantu lah untuk support, untuk mendengar, untuk bagi kita cool kan. Daripada kita lepas kat social media, habis kita ceritakan wife kan. Tiba-tiba Fahmi tulis buat posting kan. Posting kan kecoh kan dia. Tak kena ni. Tapi Fahmi, bila rasanya Fahmi punya cerita ni macam apa yang orang nampak dari luar mata kasar, kejayaan demi kejayaan. Apa yang Fahmi buat alhamdulillah berjaya. Tetapi ada tak orang kata jatuhnya Fahmi tu dalam berniaga? Dan kalau boleh cerita, ya kadang-kadang Fahmi pada sorok. Yelah kan tak cerita ke orang, tapi kalau boleh lah Fahmi buka 1-2 cerita di mana Fahmi jatuh atas sebab bisnes. Jatuh tu rasanya tak ada jatuh yang teruk. Cuma aku paling terkesan bila aku tinggalkan Abstract lah. The day aku cakap kat doktor, time tu dia benda cerita lama. Dia tak agree apa benda yang aku nak buat. Then aku tinggalkan company, aku tinggalkan Abstract, aku cakap kat doktor, doktor nak buat apa, buat je. Saya belah, saya tinggal. Time tu aku rasa macam aku hilang semua lah. Aku Abstract contohlah, time tu ada duit, ada company, ada staff. Aku ada duit untuk nak buat everything lah. Aku ada gaji sendiri, ada allowance. Tapi bila aku tinggalkan Abstract tu, aku habis semua, aku hilang. So aku rasa macam time tu je aku rasa macam down lah. Sebab aku nak start balik, aku tak ada semua, aku dah hilang semua. Tapi aku tahu aku boleh buat. Cuma waktu tu aku rasa aku kena settle down lah, benda-benda yang emotional kan. Faham. Isteri lah yang kena banyak take time jugalah sebenarnya kan, nak recover. Take time lah nak recover kan. Betul. Tapi bila Fahmi buka satu bisnes baru, alhamdulillah orang kata penerimaannya bagus, berjaya lah. Sekarang lagilah orang macam support kau lah kan bisnes Fahmi ni. Tapi kalau macam Fahmi, bila Fahmi buat bisnes, orang kata sekarang ni mungkin dah multi-millionaire belum Belum. Sikit lagi. Cuba. Amin. Tapi apa kepuasan bagi Fahmi sekarang?
Fahmi, apa yang memberi kepuasan kepada Fahmi? Untuk sekarang dah, bukan 10 tahun akan datang, sekarang ni. Mungkin sebab sekarang Fahmi kata setengah down kan, mantul dengan okey aku akan berceriakan Fahmi belanja kopi. Kepuasan aku is aku dapat release kasut lah. Aku rasa every year aku dapat release kasut. Aku rasa itu kepuasan aku, yang aku nak lah. Sebab aku ada release, aku ada beberapa kasut yang aku dah plan setiap tahun. Setiap kasut tu memang makan modal besar. Aku rasa macam aku dapat release at least 2 kasut setahun pun dah cukup puas lah. Sebab aku nak orang tahu Voltron dengan kasut, bukan baju. Sampai sekarang even orang nak beli baju, aku hold. Aku nak jual kasut dulu. Walaupun demand tinggi kat baju, contohnya ada baju baru ni nama dia Halilintar Fragment. Baju tu sold out. Lepas tu aku ada reprint, tu habis lagi. Tu semalam aku baru dapat report sale dekat ada salah satu dealer ni, big place sama dia. Report dia sale dia sangat tinggi. Bagi aku tinggi lah. So aku rasa aku lebih nak menjual kasut lah. Aku rasa setiap release, contoh tahun depan aku nak release kasut race. Yang kan tadi lari ada 3 kan, easy, intermediate dengan race kan. Aku memang aim tahun depan nak release kasut race lah. Itu memang aku punya impian aku lah. Ini yang muncul tajam belakang tu itu Nike. Kan kau ada tu share design ke kat IG? Oh yang tu, betul. Yang itu designer aku sketch. Tapi aku kena revise sebab tu nampak very Nike lah. Okay. So itu memang idea konsep. Aku bagi je dia nak throw apa, dia nak buat apa. So nanti kita revise balik lah. Tak nak similar dengan mana-mana brand kan. Kiranya tu tengah buat kasut racing lah? Itu kasut racing lah. Kasut racing kasut racing kan, kasut race. Okay, sebab Syafah faham, sebabnya macam you have spent a lot on macam development dan sebagainya. Tapi bila dia dah siap tu, mesti macam puas hati kan. The moment you dapat prototype yang betul-betul punya kan. How do you feel? Okay, setiap kali kasut dah sampai, contohlah prototype sampai, dia memang satu perasaan yang macam impian jadi reality lah. Sebab biasa satu daripada angan-angan kan selalu okey aku nak buat kasut running. Bila designer dah visualize, so aku tak sabar nak tunggu kasut ni jadi kasut yang sebenar kan. Bila sampel ke final kasut dah sampai tu memang satu kepuasan lah. Tapi dia still ada macam okey ni tak kena tapi produk tu dah ada depan mata lah. Daripada kita angan-angan, kita lukis sampai kasut tu sampai ada depan mata tu satu macam kepuasan lah. Kita bangga lah macam walaupun kasut tu di mata orang tak cukup power kan, tapi bagi Fahmi ni dah best lah. Itu titik peluh kepuasan lah. Kau tak power kau buat sendiri. Kau sanggup tak labur dapat mall beribu-ribu tu. Kau sanggup kena keluar 140,000. Okay, tapi nak tanya juga Fahmi sebagai seorang peniaga, what's next? Apa sih lepas ni? What's next? Mungkin Fahmi dah ada terfikir ke nak buka kedai goreng pisang ke? Asal kedai goreng pisang? Mana tahu nak venture something else yang mungkin Fahmi macam terdetik atau what's next untuk Fahmi? Okay, sebenarnya sekarang ramai gila dah tanya pasal kedai Voltra. Okay, Voltra dah kena ada konsep store sebab even sekarang kita orang online tak dapat nak cater problem orang nak try kasut size tak kena semua sebab kan. Kasut kan. Betul. So, dia basically Voltra ada 3 division. Running, skateboarding dengan bola. Running dah ada kasut, skateboarding dah ada kasut. So tinggal lagi satu kasut bola. Once kasut bola siap je, ready je, Fahmi dah ready buka kedai lah. Oh my god. Dah ada rancangan dah? Tengah design. Rasanya tahun depan lah. Amin. So bila dia Fahmi pernah tutup kedai abstract dulu sekali tahun 2010. Fahmi tak nak ulang kesilapan yang sama. Okay. Kali ni nak buka kedai, 3 division ni dah strong, dah ada 3 market yang berbeza, baru kita ready nak buka. So kita ada impact yang besar nak buka kedai. If I may ask kan, yang kesilapan yang dulu tu apa? Kesilapan yang dulu dia hype, tapi bila buka kedai orang tak datang kedai. Faham. Zaman tu 2010. Orang beli tapi kita tak sustain, kita tak boleh sustain nak cover kedai, sewa apa semua. Kenapa orang tak datang? Rasanya zaman tu banyak event. Orang banyak pergi ke event. Faham. So bila physical store ni kurang. Lepas tu branding rasanya
maybe lah zaman tu kita rasa kita dah power lah. Masuk kedai tak power pun. Jadi memang kena cukup strong. Betul. Mungkin je nak sponsor tim bola lagi. Maksudnya mungkin ini adalah satu jenama yang kita boleh mungkin akan membanggakan Malaysia. Bukan sebab Fahmi. Kalau ikutkan, Haikal ada 3 tim Super League dah panggil Voltra lah. Cuma aku tak ready nak pergi tim Super League sebab aku ada capital ni cukup untuk buat kasut. Kalau kau pergi tim bola, aku rasa kasut tak buat ni tahun depan. So mana-mana investor nak datang boleh datang ke Voltra. Wow. Terus cari terus. Wow, dekat podcast ni dia cari investor. Sebab dia sponsorship Super League makan million kan. Yalah. Sejuta. So duit tu aku tak adalah sebanyak tu, tapi at least aku boleh buat kasut kan. At least kasut race, kasut bola dah sekian untuk tahun depan. So once kasut bola ready je, memang aku dah ready lah nak buka kedai. Ini adalah satu semangat yang orang Malaysia kena ambil, iaitu semangat tak berputus asa. Semangat ingin terus mencuba. Tapi last siapa nak tanya, sebabnya from apa ni, walaupun kita baru borak sejam kan, siapa rasa Fahmi walaupun macam penuh dengan idea, penuh dengan inspiration, tapi Fahmi tidak macam over berkobar-kobar. Is that correct? Ataupun sebenarnya berkobar-kobar je dekat dalam tu tapi tak tunjuk je kat orang sebab Fahmi memang jenis yang low key, lelo apa semua. Rasa ya kot berkobar-kobar kat dalam lah kot. Faham. Rasa kan cuma tak tunjuk lah. Fahmi tak pandai nak express kat orang. Cuma selalu yang mendengar ni wife lah. Dia je dengar. Kadang idea bukan-bukan ni dia je dengar. Dia tak setuju. Fahmi cakap je, awak dengar je saya nak buat apa. Sebab Fahmi macam lain dengan sebab sebelum ni kalau macam siapa jumpa bisnes orang-orang bisnes sebelum ni, diorang akan the way they express themselves lain dengan Fahmi tau. Betul. Fahmi akui Fahmi tak pandai nak bercerita dengan orang, nak communicate dengan orang, nak mingle-mingle dengan orang. Nak menjual produk lagi tak pandai. Tapi Fahmi tahu macam mana nak jual produk kalau bukan Fahmi yang ke depan. Yelah. Sebab Fahmi cakap nak buat kasut bola tu macam pasal aku saja. Buat kasut bola. Macam benda tu sangat exciting kan. Dia akan datang dengan satu kempen yang besar kan. So aku takkan keluar kasut bola keluar gitu je. So aku ada plan nak buat kempen apa, aku nak attach dengan siapa. Benda tu aku dah plan lah. So aku just macam aku cakap tadi, apa-apa plan aku buat, aku tahu nak bagi person in charge yang buat. Dia tahu nak buat macam mana. Do you have to be creative in doing business? Oh, mestilah. Kalau tak kreatif, tak business kita tu akan stagnan je ke macam mana? Kreatif tu yang akan mencabangkan bisnes kita lah. Kalau kita tak kreatif, kita duduk satu apa panggil? Satu hala tuju je dia tak besar Syafa. Dia tak berkembang lah Dia berkembang tapi dia lambat. So macam Fahmi, macam mana Fahmi nak market kasut tu, waktu pun kena kreatif lah, kena fikir macam mana. Sebab duduk kat running ni, kebanyakan runners yang power-power, yang laju semua dah ada sponsor. Macam mana kita nak tackle, kita nak kenalkan brand kasut without ada runners yang power-power. Tu satu cabaran juga, and kena kreatif lah macam mana kena perkenalkan banyak saluran yang kita kena cuba. Kalau macam runners yang tak famous sangat, macam mana nak naikkan dia pula. Banyaklah benda you work both ways. Betul. Faham. Dan juga Fahmi pun ada macam bagi orang kenamaan juga kasut. Keluar dekat podcast Nombor 1 Malaysia. Itu YB beli lah, tak bukan bagi. Serius? Serius dia beli. Dia bagi dia running, dia pakai lah. Dia pakai lah. Style? Dia pun beli tau, malu aku. Kau ada? Aku beli ciplak. Jangan, kau boleh ciplak je. Fahmi nak sambung satu boleh tak? Boleh. Haikal kata tadi apa, impian ke apa yang tadi yang Haikal cakap tu? Okey, dia Fahmi kalau contoh aku pergi London, aku mesti nak kena pergi Nike Town. Nike Town tu kat Oxford Street tengah-tengah. Tahu. Itulah aku punya art gallery kalau aku nak pergi. So setiap kali pergi London aku mesti tengok. Aku tak beli. aku akan tengok Nike Town tu as a art gallery lah, untuk branding, untuk cari inspiration. So aku punya plan, kalau one fine day nanti Voltra besar, aku nak ada satu
Voltra punya concept store dekat tengah-tengah Bukit Bintang untuk orang datang. So benda yang membanggakan Malaysian is Voltra contoh dalam sportswear. Macam tu lah. InsyaAllah. Amin. Kita pun tak sabar nak tengok lagi perkembangan. Mana tahu lepas ni mungkin dah level-level billionaire. Bila kita jemput tu harap dapat lah. Multi-billionaire. Aku pakai kancil lah. Tak apa. Sekarang. Tak apa. Kecil-kecil sekarang, besar-besar kemudian. Ni belum tentu lagi. Belum boom lagi ni. Sebab harap-harapnya orang yang mendengar ini bukan kita nak cakap apa. Tetapi kita juga kena support kita punya local brand. Betul. Dan sekarang ni kalau dulu mungkin boleh cakap local brand kita tak berapa kualiti. Sekarang dah berkualiti. Betul. Semua dah jaga kualiti dan semuanya memang orang kata di tahap yang tertinggi. Betul. Jadi lepas tu aku nak berterima kasih lah dekat orang-orang Malaysia, especially runners. Sebab aku nervous tau masih nak keluar running shoes tu. Sebab aku takut orang tak boleh terima Voltra. Sebab orang dah biasa brand-brand besar kan. Lagi ada local brand yang masuk buat kasut running, mesti orang pelik kan. Tapi surprisingly orang terima kasut Voltra. Walaupun kasut yang pertama tu agak berat, tapi kasut kedua ni orang punya penerimaan tinggi lah. Runners kat luar Malaysian sangat supportive lah dekat Voltra. So aku nak cakap terima kasih banyak untuk runners kat luar sana sebab support Voltra, and sebab korang support juga Voltra akan buat kasut race lah next year. Okay, kita menunggu-nunggu Semoga juga. kita dapat lihat kasut race daripada Voltra nanti. Kasut kita tengok siapa masuk race ke tahun depan. Wow. boleh. Wow, race setempat. Easy dulu, lepas tu boleh race lah. InsyaAllah. Mantap. Okay, kita tak sabar juga nak tunggu Fahmi punya keperkembangan. Rasa-rasanya kalau tiba-tiba dah jadi YB nanti kita boleh panggil. Mana tahu kan? Kita tak tahu. Janji beli. Okay, Fahmi ada kata-kata terakhir untuk peminat-peminat ataupun mungkin bakal-bakal yang bakal check it out Fahmi punya brand nanti? Okay, Fahmi just nak ucap terima kasih semua kat orang-orang Malaysia, especially runners, dan teruskan support local brands, teruskan support Voltra. And kalau bukan kita, siapa lagi? Yes, betul. Okay, jadi kita borak dengan Fahmi. Banyak insiders, banyak mungkin orang kata cerita untuk menjadi seorang peniaga. Ada beberapa input yang mungkin boleh dipakai. Maksud contohnya macam tak kena reti putus asa. Betul. Walaupun bercerai badan tetapi kena bawa diri juga. Tak. Macam mana? Yelah, Kenapa ada part yang bercerai badan tu? Bukan ada idiom ke? Ada, tapi salah betul yang kau sebut. Salah guna, Salah. Okay, kalau nak tengok podcast ini, boleh tengok setiap hari Rabu pukul 8 pagi di kaca televisyen Exoria. Kalau nak dengar secara online, podcast di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Shock. Kita jumpa lagi. Kalau nak check out Voltra, kat mana kan? Voltra pergi ke IG. Tunjuk Fahmi logo. Voltra Pro. IG voltra.pro dan website voltrapro.com. Alright. Di sana. Saya ada kasut dia dah 3 dah. Wow. Semua bagi. Belilah Haikal, please lah. YBKJ pun beli. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.